Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke saluran Aqsa Sharif. InsyaAllah pada episod kali ini kita akan kongsikan tentang operasi ketenteraan salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak pengajaran-pengajaran penting daripada kisah ini yang boleh kita pelajari. Tapi satu pengajaran yang saya nak anda sedar dan juga anda belajar daripada kisah ini iaitu kesabaran adalah satu benda yang amat penting dan dia juga adalah satu benda yang amat strategik. Kalau kita tak bersabar, kita akan menghadapi kegagalan yang amat besar. Dan benda ni kita akan belajar dalam kisah Amru bin Umayyah Ad-Damri. Okay, kisah dia bermula pada 6 Hijrah. Melihatkan ketika itu banyak sekutu-sekutu Mekah ataupun Quraisy musyrikin yang memusuhi dan juga memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam telah pun berjaya ditumbangkan. Antaranya Thumamah bin Uthal. Dia adalah seorang yang ketua dan juga berpengaruh dan punya kuasa ekonomi. Nabi Muhammad SAW tahu dia akan memerangi Nabi, maka Nabi Muhammad SAW lancarkan operasi baginda SAW bagi menumbangkan Thumamah bin Uthal. Bukan dengan membunuh beliau, tetapi dengan memasukkan dia ke dalam agama ini. Dan kita tengok satu lagi sekutu, Quraisy musyrikin. Nabi tahu dia sedang mengumpulkan bala tentera yang ramai untuk menyerang Madinah dan juga Nabi Muhammad SAW. Nabi pun lancarkan operasi baginda, perancangan baginda bagi menumbangkan beliau. Siapakah dia? Sufyan bin Khalid bin Nubaih Al-Hudhali yang wajahnya amatlah ditakuti. Kalau kita sekali kita lihat pun akan timbul burung noma dan dia dikatakan oleh Nabi sendiri kalau nampak dia akan teringat muka syaitan walaupun kita tak pernah tengok syaitan. Jadi disebabkan dua sekutu ini, sekutu yang kuat, berjaya ditumbangkan, keadaan kekuatan politik ketenteraan pihak musyrikin Quraisy yang memerangi Nabi Muhammad SAW semakin lemah. Jadi pembesar Quraisy ketika itu Abu Sufyan merasakan mereka kena buat sesuatu bagi melemahkan ataupun bagi untuk menyerang semula Nabi Muhammad SAW. Dan banyak dah pihak cuba untuk merancang dan juga melakukan banyak perkara tetapi tidak berjaya. Oleh itu terlintas dalam kepala Abu Sufyan untuk berbincang dengan pembesar-pembesar Quraisy musyrikin untuk mengupah seorang pembunuh upahan bagi menjalankan operasi membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka berlakulah perbincangan di Mekah dan dipersetujui cadangan tersebut dan mereka pun carilah siapakah yang mahu untuk menjadi pembunuh upahan tersebut. Tidak lama kemudian datanglah seorang lelaki Al-A'rabi, seorang penduduk Arab dari Mekah sendiri. Dia menawarkan diri dia untuk membunuh Nabi Muhammad SAW dan berlaku perbincangan antara Abu Sufyan dan pembunuh upahan tersebut. Dan Abu Sufyan mengatakan kepada pembunuh upahan tersebut supaya tidak memberitahu kepada siapa-siapa perancangan kita. Sebab apa? Kalaulah kita bagi tahu dekat somebody, walaupun ahli keluarga engkau, walaupun kenalan rapat engkau, mungkin dia dah masuk Islam, mungkin dia adalah sekutu ataupun rakan kepada sahabat Nabi dan perkara ini diketahui oleh Nabi Muhammad SAW. Penting benda ni untuk kita tahu sebab kita akan tahu macam mana Nabi Muhammad SAW boleh tahu perancangan ini. Justru lelaki tersebut menerima tawaran daripada Abu Sufyan dan dia pun bergerak keluar daripada Mekah bagi menjalankan tugasnya untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Selepas 5 hari, dia pun sampai ke Madinah. Dia pergi ke Madinah, dia pergi masuk ke dalam Masjid An-Nabawi, tak jumpa Nabi Muhammad SAW. Maka dia pun tanyalah orang-orang kampung, orang-orang yang berada di Madinah, di manakah Nabi Muhammad SAW? Maka jawab mereka, Nabi Muhammad SAW bagi dia pergi ke Bani Ashhal. Dan lelaki tersebut dengan membawa khanjar, satu pisau yang sangat tajam dan juga sangat ringan dan juga agak kecil dibandingkan dengan pedang. Sebab apa pisau ni dibawa? Sebab sifat dia senang untuk disorok. Jadi pembunuh upahan ni dia pergi mana-mana, dia kena sorok dia punya senjata. Kalau tak, kantoi niat dia ataupun terselahlah apa yang dia nak buat. Maka benda itu dapat menggagalkan dia punya rancangan. Jadi lelaki ni pergi ke Bani Ashhal dan di situ dia masuk ke dalam masjid dan di situ jugalah dalam masjid itu dia nampak ada satu kumpulan manusia tengah bercakap-cakap, berborak. Dan dia dapat rasa bahawa itulah kumpulan yang ada dalam kalangan mereka Nabi Muhammad SAW. Okey, kita dah cakap tadi kan bahawa Abu Sufyan dan pembunuh upahan itu tidak akan memecahkan rahsia perancangan mereka untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Tapi inilah mukjizat yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Allah wahyukan kepada Nabi dengan memberitahu kepada baginda bahawa ada lelaki daripada Mekah nak bunuh engkau wahai Muhammad. Dan ketika itu Nabi Muhammad SAW tengah berborak dengan para sahabat. Nabi Muhammad SAW memaklumkan kepada para sahabat bahawa ada lelaki yang sedang menuju ke tempat ini bagi menamatkan nyawa aku. Jadi aku nak korang semua bersiap sedia. Dan antara yang paling hampir sekali dengan pembunuh upahan itu bila dia sampai,
Nama dia adalah Usaid bin Hudhair. Jadi pemuda upah itu berjalan, kemudian dia menuju ke halaqah ataupun kumpulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia tanya, ayyukum ibnu Abdul Muttalib? Dalam kalangan kamu siapakah anak kepada Abdul Muttalib? Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jawab, akulah ana ibnu Abdul Muttalib, akulah anak kepada Abdul Muttalib. Maka ketahuilah bahawa itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu, laki ini pun, pemuda upah itu pun dia melakukan ataupun meneruskan rancangan dia untuk bunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mula nak tundukkan badan dan seolah-olah ia menunjukkan dia nak bercakap sesuatu dengan Nabi Muhammad SAW, tapi sebenarnya dia nak keluarkan dia punya pisau khanjar dia tu bagi menusuk badan Nabi Muhammad SAW. Sebelum sempat dia buat benda tu, sahabat yang bernama Usaid bin Hudhair bangun lalu tarik baju pembunuh upah ini ke belakang. Dia pun hampir terjatuh, kemudian Usaid bin Hudhair tarik lagi kuat sampai terbuka dia punya jubah, maka ternampaklah pisau khanjar tersebut. Maka kantoi ataupun terselahlah rancangan lelaki Al-A'rabi tersebut untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia pun diikat dan dia pun dah tak mampu nak buat apa-apa selepas itu. Kemudian apa yang dia buat? Dia merayu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengaku bahawa darah dia wajar untuk dibunuh, tapi dia memohon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak membunuh dia dan biarkan dia hidup di atas muka bumi ini. Dia terus diikat sampailah keesokan harinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya kepada dia, apa yang kau nak sebenarnya? Apa yang menyebabkan kau datang jumpa aku di Madinah dan siapa yang hantar kau? Laki itu pun jawab perincian yang telah dia bincang dengan Abu Sufyan ibn Harb, pembesar Quraisy, dan dia ceritakan segala-galanya dan dia memohon kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk tidak membunuh dia. Keesokan harinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi berjumpa dengan dia dan Nabi memaafkan dia dan Nabi melepaskan dia daripada diikat. Maka Usaid bin Hudhair melepaskanlah ikatan yang sedang mengikat tangan dia, yang menghalang dia daripada bergerak. Sebelum sempat dia keluar daripada berjumpa ataupun keluar daripada masjid yang dia sedang diikat tersebut, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawarkan kepada dia satu tawaran yang dia tidak akan menyesal. Mahukah aku berikan engkau satu tawaran yang lebih baik daripada itu? Jawab pembunuh upah itu, apakah dia wahai Rasulullah? Engkau perlu mengucap syahadah masuk Islam. Maka terus lelaki itu mengucap syahadah dan dia ceritakan dia punya sifat, punya pengalaman, kelebihan dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dia ni adalah lelaki yang berani, dia ni lelaki yang hebat. Mungkin dia ni adalah orang suka berborak. Maka dia berborak dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tersenyum mendengar luahan hati dia, dia punya cerita dia, dan ketika itu masuklah seorang dalam kalangan penduduk Quraisy Mekah ke dalam agama yang mulia ini. Namun operasi itu tidak terhenti pada itu sahaja. Keesokan harinya ataupun beberapa hari selepas itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun merancang untuk membalas balik operasi yang dilakukan oleh Abu Sufyan bin Harb, pembesar Quraisy. Apabila orang dah datang hantar kita untuk bunuh kita, kita berhak untuk balas balik perbuatan tersebut. Oleh itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memilih salah seorang sahabat yang betul-betul berkemahiran, yang betul-betul berani apa? Berani ambil risiko dan juga berani untuk merancang, berani untuk bergerak seorang diri di dalam kota musuh. Dan siapakah lelaki tersebut? Siapakah sahabat tersebut? Nama dia Amru bin Umayyah Al-Dhamri. Dia adalah seorang sahabat yang masuk Islam selepas berlakunya dua peperangan besar dalam agama Islam, iaitu Perang Badar dan juga Perang Uhud. Dia juga terkenal dalam kalangan para sahabat, terkenal dalam kalangan penduduk Quraisy musyrikin sebab dia memang orang kampung Quraisy musyrikin. Maksudnya orang kenal dia dan dia pun kenal orang, dan juga dia ada sifat-sifat dia yang mana penduduk Quraisy kalau nampak dia memang tahulah dialah Amru bin Umayyah Al-Dhamri. Jadi dia dipilih dan Nabi Muhammad SAW pilih juga seorang lagi sahabat Al-Ansari, penduduk Madinah, untuk menemani beliau. Nama dia Salamah bin Aslam. Sebelum mereka bertolak ke Mekah Al-Mukarramah, Nabi Muhammad SAW pesan kepada mereka berdua, "Ukhruja hatta ta'tiya Abu Sufyan bin Harb, fa in asabtuma minhu ghirrah faqtulah." Kamu keluarlah pergi ke Mekah, dan kalaulah kamu berjaya untuk berjumpa dengan Abu Sufyan di hadapan mukanya, maka kamu bunuhlah dia. Maksud daripada kata-kata ini adalah kalaulah kamu berjaya jumpa Abu Sufyan. Tapi kalau kamu tak berjaya jumpa Abu Sufyan, maka tamatkanlah operasi ini. Seolah-olah Nabi Muhammad SAW ada feeling yang mengatakan mungkin mereka tidak berjaya dalam operasi ini. Mereka pun keluarlah ke Madinah dengan membawa khanjar, dengan membawa satu pisau kecil yang disorot dalam tubuh badan mereka bagi menjayakan operasi ini. Apabila mereka sampai ke Mekah Al-Mukarramah,
sebelum mereka pergi ke kota Mekah dan masuk ke rumah Abu Sufyan, mereka meletakkan mereka punya unta-unta, iaitu kenderaan mereka, di satu tempat yang dipanggil sebagai Batn Ya'jaj. Dan tempat ini agak terpencil dan jauh daripada penglihatan orang. Dan mereka punya rancangan adalah apabila mereka masuk ke kota Mekah, selesai operasi mereka, mereka keluar dan mereka ada kenderaan yang telah tersedia bagi mereka pecut lari ke Madinah Al-Munawwarah. Jadi mereka sampai di Batn Al-Ya'jaj, mereka ikat mereka punya unta, dan Amru Ad-Dhamri pesan kepada sahabat dia tu, Salamah bin Aslam, kalaulah rancangan ini tidak berjaya dan berlaku satu benda yang bukan dalam rancangan kita, engkau Salamah bin Aslam, kau boleh balik dulu ke Madinah. Kau selamatkan diri engkau ke dulu. Aku adalah orang Mekah, aku tahu tempat ni dan aku tahu macam mana aku nak selamatkan diri engkau. Jadi apa pun berlaku, kau selamatkan diri. Ini memang disebutkan dalam buku-buku sirah. Sebab nak menunjukkan bahawa Amru bin Umayyah Ad-Dhamri ini adalah seorang yang sangat berkemahiran, sangat berani untuk ambil risiko, dan dia nak selamatkan dia punya kawan dia dulu, lebih daripada diri dia sendiri. Dan dia tahu dia mampu buat benda itu sebab dia memang penduduk Mekah, dan tahu selok-belok Mekah, dan dia tahu macam mana nak selamatkan diri dalam kota Mekah daripada ditangkap oleh warga Mekah Quraisy musyrikin. Jadi mereka masuk ke Mekah, selepas mereka ikat unta-unta mereka, dan dah masuk Mekah, berlaku lagi satu masalah besar. Apa dia? Mereka nampak Kaabah, kiblat umat Islam yang pertama. Sebab apa saya kata itu adalah masalah besar? Sebab emosi rakan Amru bin Umayyah Ad-Dhamri tak terkawal. Dia nampak Kaabah, dia terus rasa rindu, rasa nak menangis, rasa nak buat tawaf dan solat 2 rakaat. Maka dia pun merayulah kepada kutu operasi ini. Wahai Amru, aku kalau boleh, kita tawaf 7 kali dulu, solat 2 rakaat, kemudian baru kita pergi rumah Abu Sufyan. Amru kata, hang gila ke apa? Mana boleh? Kalaulah kita bertawaf, kita solat 2 rakaat, orang Quraisy nampak, memang diorang dah kejar kita, memang diorang akan bunuh kita. Selepas terang, Salamah bin Aslam ni bertegas juga, dia kalau boleh nak tawaf dan solat 2 rakaat. Dan emosi dia memang tak terkawal. Dia sangat rindu kepada Kaabah Al-Mukarramah. Maka disebabkan Amru bin Ad-Dhamri ini, dia tak nak bergaduh dengan dia punya partner, dia pun bersetujulah, dan mereka pun bertawaf sebanyak 7 kali round dan solat 2 rakaat. Selepas selesai ibadat tersebut, mereka pun menuju ke rumah Abu Sufyan. Dan inilah berlakunya masalah seperti yang disebutkan oleh Amru tadi. 2 orang daripada penduduk Mekah, mereka melihat 2 lelaki Islam ini, 2 sahabat ini, dan mereka tahu salah seorangnya itu adalah Amru Ad-Dhamri. Maka warga Quraisy tersebut, dia pun jerit dan dia pun panggil orang yang lain. Sebab apa? Sebab mereka tahu Amru ini telah pun masuk Islam dan dia sebahagian daripada sekutu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia datang ke Mekah, mesti ada perancangan tertentu dan dia buruk buat kita. Maka mereka pun menuju berlari-lari untuk menangkap 2 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Amru Ad-Dhamri dan Salamah bin Aslam pun pergilah menyelamatkan diri dan mereka keluar daripada kota Mekah dan mereka berjaya untuk masuk ke dalam sebuah gua. Di dalam gua tersebut, mereka menyorok sampailah keesokan harinya. Sebelum mereka masuk ke dalam gua tu, Amru Ad-Dhamri dia sempat marah sama Salamah bin Aslam. Dia kata apa? Unju min nafsik. Selamatkan diri kau. Aku dah kata dah, kalau kita buat benda ni, memang kantoi dan kita akan gagal. Lepas tu, mereka pun larilah masuk ke dalam gua. Masuk dalam gua, penduduk Quraisy dan juga warga kota Quraisy musyrikin meneruskan operasi mencari 2 orang sahabat ini. Abu Sufyan pun dah tahu benda ni, dia pun merayu ataupun dia pun menyeru penduduk Quraisy dan dia punya tentera bagi mencari sampai dapat Amru Ad-Dhamri dan juga rakannya. Sampai keesokan harinya, apabila mereka dah rancang sebenarnya, pada waktu pagi itu mereka akan keluar balik dan mungkin balik ke Madinah. Masalahnya, Amru Ad-Dhamri ni nampak seorang lelaki Quraisy musyrikin. Dia tengah naik kuda dia menuju ke gua yang mereka sedang menyuruh. Jadi Amru Ad-Dhamri ni, dia punya fikiran, kalau dia tak bunuh lelaki ni, dia orang akan kena tangkap. Jadi nak tak nak, dia kena bunuh juga lelaki itu sebelum berlaku apa-apa yang tidak sepatutnya. Dan lelaki itu bernama Uthman bin At-Taimi. Dan apabila Uthman ni sampai ke pintu gua, Amru Ad-Dhamri pun lancarkan serangan dia dan dia cucuk badan Uthman At-Taimi ni, dan Uthman At-Taimi dia jatuh pada kuda. Dan sebelum dia mati, dia sempat berjerit supaya dapat menarik perhatian warga Quraisy musyrikin di Mekah. Maka mereka pun berlari beramai-ramai datang ke gua tersebut dan mereka melihat Uthman At-Taimi ni dalam keadaan nazak. Uthman At-Taimi ni sebelum dia menghembuskan nafas dia yang terakhir, dia sebutlah
yang buat ini adalah Amru Ad-Dhamri. Dan sebelum dia sempat bagi tahu di manakah kedudukan Amru Ad-Dhamri ni, dia pun mati. Masalahnya bagi penduduk Quraisy, Amru Ad-Dhamri dan Salamah bin Aslam masih berada di dalam gua yang sama. Mereka tak keluar pun. Tapi disebabkan mereka ni sibuk tengok mayat Uthman At-Taimi ni, mereka sibuk buat kerja lain, mereka tak terfikir pun nak cari dalam gua tu. Dan diceritakan, kalaulah mereka ni tengok sikit, tunduk sikit, dah nampak dah kaki Amru Ad-Dhamri dan Salamah bin Aslam. Tapi Allah SWT butakan mata dia orang, dan mereka, Amru Ad-Dhamri dan rakannya, berjaya selamat pada waktu itu. Selepas 3 hari, mereka pun merasakan bahawa keadaan dah reda. Mungkin penduduk Quraisy dah settle dah kawasan itu, mereka pun mungkin cari tempat lain, ataupun mereka dah selesai daripada operasi ini. Amru Ad-Dhamri dan rakannya pun menujulah ke Batn Ya'jaj. Dalam perjalanan ke Batn Ya'jaj berlaku satu lagi masalah. Banyak betul masalah dalam kisah ini, tapi inilah yang menjadikan kisah ini menarik dan juga banyak pengajaran yang kita boleh belajar. Amru Ad-Dhamri dia nampak mayat seorang sahabat yang bernama Khubayb bin Uday. Sedihnya, mayat Khubayb bin Uday ini dalam keadaan disalib di atas kayu. Dan inilah yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam ketika itu. Dan di sekeliling mayat Khubayb bin Uday ini ada pengawal-pengawal yang sedang menjaga. Disebabkan Amru Ad-Dhamri ni dia sedih tengok mayat sahabat dia tu, dia berniat untuk ambil mayat tersebut dan bawa ke Madinah, tanam di tanah Madinah. Dan untuk dia melakukan perkara ini, dia nak buat seorang-seorang. Salamah bin Aslam dia biarkan balik ke Madinah terlebih dahulu. Maka Salamah bin Aslam meninggalkan Mekah, pergi ke Madinah. Amru Ad-Dhamri masih berada di Mekah. Dan dia secara senyap-senyap ambil mayat Khubayb bin Uday dan dia larikan diri daripada pengawal-pengawal yang sedang menjaga mayat tersebut. Apabila pengawal-pengawal ataupun security dah nampak mayat tu dah tak ada, dia pun cari di manakah mayat tersebut, dan mereka ketahui bahawa yang ambil mayat itu adalah Amru Ad-Dhamri. Mereka pun berlari menuju ke Amru Ad-Dhamri. Masalahnya Amru Ad-Dhamri ini dia bawa mayat sangat berat manusia normal dalam 80, 90, 70 kan, orang Arab pula. Jadi dia tak mampu untuk lari laju. Maka dia pun letak mayat tersebut atas tanah dan dia korek, kemudian dia jenazahkan terus kat situ, dan dia pun teruskan melarikan diri, dan selamatlah dia daripada ditangkap oleh pengawal-pengawal tersebut, sebab kemahiran dia berlari laju dan selamatkan diri itu sangat tinggi. Amru Ad-Dhamri teruskan perjalanan menuju ke Mekah. Dalam perjalanan tersebut, Amru Ad-Dhamri dia rehat dalam sebuah gua, dan dalam gua tersebut sedang dia berehat, datang seorang lagi musuh Islam dari Bani Adal bin Bakar, dan dia ni memang betul-betul benci Islam dan nak perangi Islam. Dan dia sembanglah dengan Amru Ad-Dhamri. Dia tak tahu pun siapa Amru Ad-Dhamri ni. Tapi sebabkan Amru Ad-Dhamri nampak ni betul-betul memusuhi Islam dan benci Islam, benci Nabi Muhammad SAW, dia pun terpaksa mengaku diri dia pun sebahagian daripada Bani Bakar, dan dia pun adalah musuh Islam sebagai menyamak. Tapi dia tak kata apa-apa lah. Dalam dia berborak dengan lelaki tersebut tak habis-habis menyakiti hati dia dengan dia mengutuk Islam, mengutuk Nabi Muhammad SAW, sampai siap bersyair lagi, menyanyi lagi kan. Jadi dia borak-borak sampai dia nak tidur, nak terlelap. Maka Amru Ad-Dhamri pun berikrar untuk bunuh dia sebab dia adalah sebahagian daripada musuh Islam. Maka dia terbunuh, dan selepas itu Amru Ad-Dhamri meneruskan perjalanan ke Madinah. Sampai Amru Ad-Dhamri ke Madinah, dia pun nak jumpa Nabi Muhammad SAW. Dia terjumpa dengan 2 orang pengintip daripada Quraisy musyrikin Mekah, dan dia pun berperang dengan 2 orang pengintip tersebut, sebab dia tahu 2 tu adalah musuh umat Islam, dan dia minta 2 pengintip tersebut untuk menyerah diri, jangan berlawan, jadi tawanan terus. Diorang pun pelik lah kan, berani betul sahabat ini kan, kita ni 2, dia seorang kan. Tapi Amru Ad-Dhamri jenis tak takut, jenis berani kan. Maka berlakulah pertempuran. Amru Ad-Dhamri ni dia melepaskan anak panah, lalu kena dengan salah seorang pengintip. Dan salah seorang lagi tu yang masih hidup, apabila tengok kawan dia dah mati, dia pun mengaku kalah dan dia pun menyerah diri kepada Amru Ad-Dhamri. Dan seterusnya dia menjadi tawanan. Dan selepas itu Amru Ad-Dhamri sampai ke masjid Nabi dan dia berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, dan dia menceritakan dia punya kisah daripada Madinah ke Mekah, ke gua, dan ke gua lagi satu, sampailah dia sampai balik ke Madinah dalam keadaan dia bawa lagi seorang tawanan. Walaupun operasi tersebut tidak berjaya sepenuhnya, tetapi ada banyak hasil-hasil dan pengajaran-pengajaran yang kita dapat. Dan Salamah bin Aslam sebenarnya dah pun sampai 3 hari awal sebelum Amru Ad-Dhamri. Inilah kisah yang agak panjang, tetapi banyak pengajaran yang kita boleh belajar. Semoga kita ini sebahagian daripada umat Islam yang kuat, yang berkemahiran, yang mampu untuk menyumbang kepada umat ini sama dari segi politik, ekonomi, ketenteraan dan sebagainya. Itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.